Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab lam yaj'al lahu iwaja. Salli wa nusallimu ala hazan nabil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul aliyil azim. Mati pengusi kita suruh tuan-tuan masjid, tuan-tuan iman dan pegawai masjid. Malam ni kita membicarakan hikmah atau pengajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini dikatakan berlaku pada 27 Rejab. 27 Rejab ni, bulan Rejab ni ada sejarah yang tersendiri. Bukan setakat berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bulan Rejab, bulan yang didoakan oleh Nabi agar diberkati di samping bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sampaikanlah kami ya Allah di bulan Ramadan. Maknanya bulan Rejab, Sya'ban, bulan ini diberkati. Bulan persiapan untuk kita masuk bulan Ramadan. Jadi amat baik kita muliakan bulan ni, Rejab dan Sya'ban ni, dengan banyak berpuasa dan banyak kita bangun malam, bertadarus Quran, baca Quran, supaya makna kita telah ada persiapan secukupnya untuk memasuki bulan Ramadan. Mana kita tahu bulan Ramadan tahun ni, tahun 2021, nama kita tersenarai di kalangan mereka yang diambil nyawa oleh malaikat. Kalau nama kita tersenarai tahun ni, tahun depan tak jumpa ada Ramadan. Ramai juga kawan kita yang tahun lepas berpuasa, tahun ni dah tak ada. Itu satu. Bulan Rejab, tuan-tuan sekalian, bulan yang diambil inspirasi oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan usahanya untuk membebaskan kuasa suci Baitul Maqdis. Masjid Al-Aqsa yang disebut dalam surah Al-Isra' itu, tempat yang Nabi Isra' daripada Makkah sampai Baitul Maqdis, dan tempat bermula Mi'raj, Nabi dibawa naik ke langit daripada Baitul Maqdis sampai langit pertama, sampai langit ketujuh, Sidratul Muntaha, naik lagi sampai Mustawa, naik lagi sampai Hadratul Kursi. Di sanalah dengan izin Allah, Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Allah sebut dalam surah Al-Qiyamah, muka mereka berseri-seri pada hari itu. Pada hari itu muka mereka berseri-seri memandang kepada wajah Tuhan mereka itu. Tidak ada manusia yang boleh melihat Allah ketika dia hidup melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kamu tak akan dapat melihat wajah Tuhanmu melainkan kamu mati. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan bulan Rejab, bulan berlaku Isra' dan Mi'raj, untuk menyatukan seluruh umat Islam menentang tentera-tentera salib.
Masjid Al-Aqsa ni mempunyai sejarah yang panjang. Dikatakan dibina oleh Nabi Sulaiman, zaman Nabi Sulaiman. Dikuasai sepanjang masa oleh Rom, oleh Kristian. Sehinggalah Allah Ta'ala makna kata menjadikan masjid tersebut beralih tangan kepada tentera umat Islam di zaman perintahan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar apabila dijemput oleh Maharaja Herakla menerima Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis, dia memberi peringatan yang amat berharga, bermakna kepada tentera-tentera Islam. Antara lain beliau berkata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Pamahma nabtawa nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Pamahma nabtagil izza bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Kita satu kaum dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Dengan Islam kita bebaskan bidah Al-Aqsa. Famahma nabtagil izza bighairi ma a'azzanallah. Kalau kita cuba mencari kekuatan yang lain daripada Islam untuk mendapat kemuliaan, azallanallah, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncak umat Islam terhina, dia mencari sumber-sumber lain daripada Quran dan hadis, daripada Islam sebagai dasar perjuangan pemerintahan dan sebagainya. Dibebas zaman Sayyidina Umar. Kemudian tuan-tuan sekalian, apabila berlaku satu gabungan pasukan tentera Salibiyah atau Crusade yang menggabungkan tentera-tentera di barat Kristian, mereka berusaha untuk merampas Masjid Al-Aqsa. Hinggalah tuan-tuan sekalian, serangan demi serangan, serangan demi serangan. Akhirnya tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa jatuh. Umat Islam bukan tengok saja, pertahan habis-habis. Sejarawan menulis tuan-tuan, ketika mereka merampas Masjid Al-Aqsa itu, dipertahankan oleh umat Islam. Tentera-tentera salib masuk ke Masjid Al-Aqsa. Tentera dia, kuda dia tu mengharungi setengah meter darah umat Islam. Itu sejarah hitam tuan-tuan yang berlaku pada Masjid Al-Aqsa. Berbagai-bagai percubaan untuk ambil balik Masjid Al-Aqsa. 88 tahun Masjid Al-Aqsa dijadikan gereja. Suara azan tak berkumandang masjid itu 88 tahun. Sehinggalah Allah SWT memunculkan seorang mujaddid, seorang pejuang dari Gunungan Kurdish, ahli sunnah wal jamaah, yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi, mengambil inspirasi daripada Masjidil Aqsa, peristiwa Isra' dan Mi'raj, sambil berceramah dan berpidato. Tuan-tuan sekalian, dia kata, masjid yang diberkati oleh Allah Ta'ala pada malam Isra' dan Mi'raj itu, ya Allah sebut, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu. Maha suci Allah yang perjalankan hambanya Muhammad SAW pada satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Ya Allah berkati sekeliling Masjid Aqsa. Masjid itu hari ini tuan-tuan, dia kata, dikawal dan dicengkap oleh tentera salib. Salahuddin mengajak umat Islam bangkit, berjuang dan berjihad. Akhirnya beliau berjaya menyatukan umat Islam di bawah satu bendera kalimah la ilaha illallah. Tepat tuan-tuan pada hari Jumaat 27 Rejab, setelah 88 tahun Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh tentera salib, dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tepat hari Jumaat 27 Rejab, barulah suara azan berkumandang dan sembahyang rakaat dan solat berjamaah hidup di Masjid Al-Aqsa. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam perang 60 hari tahun 67, Yahudi pula merampas kembali Masjid Al-Aqsa. Dan kita tak tahu siapa pula yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa lepas ini. Tapi Nabi SAW berjanji
Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah Masjid Al-Aqsa dibebaskan. Mudah-mudahan di zaman kita dapat melihat Masjid Al-Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cerita sikit bab Salahuddin ni. Tuan-tuan sekalian, Salahuddin Al-Ayyubi lepas dia berjaya membebaskan Masjid Al-Aqsa, dia selalu sakit. Sebelum dia meninggal, tuan, dia berwasiat kepada orang yang rapat dengan dia, kalau takdir saya mati, bukalah peti ini. Dia ada simpan satu peti, tuan, peti rahsia. Siapa pun tak tahu apa yang ada dalam peti tersebut. Peti besi. Dia pergi mana, dia mesti bawa. Dia tak tinggal peti besi itu. Bila dia mati, untuk menunaikan wasiat dia, orang membuka peti tersebut. Dalam peti itu tak ada apa-apa, tuan. Yang ada selain surat wasiat. Kalau takdir aku mati, kapankan mayat aku dengan kain yang ada dalam peti ini. Kain inilah kain ihram yang aku pakai ketika mengerjakan haji ke Baitul Haram. Kain yang pernah dibasahi oleh air Zam-Zam. Itu satu pesan dia. Yang kedua, dia kata dalam peti ni ada debu-debu. Debu-debu pasir, debu-debu. Debu-debu ni adalah debu yang pernah melekat di tubuh badan aku ketika aku menentang tentera salib untuk mengangkat makruah umat Islam, membebaskan kota suci Baitul Maqdis. Kalau aku mati, dia kata, tolong jadikan debu-debu ni sebagai bantal untuk menyendal mayat aku di dalam kubur. Aku mau bersemadi dengan debu-debu yang pernah melekat di tubuh badanku ketika aku menentang tentera salib. Bila dia mati, tuan, orang buat bantai. Dapat 12 biji bantai, sendai mayat dia. Tuan-tuan bayangkan berapa ratus kali dia berperang menentang tentera salib. Salahuddin, dia tak ada rumah. Rumah dia di kemah-kemah tentera. Itulah rumah dia. Tak ada istana dia, walaupun dia seorang pejuang yang hebat. Yang kedua, Salahuddin Ayyubi ni, dia tiap-tiap malam dia akan ronda tengok tentera-tentera Islam. Mana di kalangan mereka ini tentera Islam ni yang mangkit semayang tahajud, yang berzikir, membaca Quran, istighfar. Mereka lah yang akan dibawa pergi berperang. Yang tidak, dia tinggal. Kerana dia yakin mereka yang rapat hubungan dengan Allah akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pemimpin, tuan sekalian, nak pimpin umat Islam tentang membebaskan Masjid Al-Aqsa, kena ada pemimpin macam Salahuddin Al-Ayyubi. Kena ada pemimpin macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Macam mana Sayyidina Umar? Sayyidina Umar, tuan-tuan, pergi ke Baitul Maqdis nak terima kunci Masjid Al-Aqsa. Dia naik kuda. Dia naik unta, tuan-tuan. Satu unta naik seorang. Seorang pegang tali, seorang duduk atas unta. Jalan. Khadam dia duduk atas unta, dia bawa. Sampai satu batu, khadam dia turun, dia naik. Sampai Masjid Al-Aqsa, tuan. Tentera Islam ni ingat, yang atas kuda tu, atas unta tu, itulah Sayyidina Umar. Masa tu gambar tak ada, apa, handphone tak ada, WhatsApp tak ada. Dia pun diingat yang atas kuda tu, itu Umar. Rupanya ketika itu giliran qadam lah. Dia pun pakai peluk dia, cium tangan dia. Dia kata, bukan aku, duduk di bawah tu, Umar. Rupanya pemimpin macam ni lah, tuan-tuan, yang boleh membebaskan Masjid Al-Aqsa. Pemimpin yang rasuah, korak, jangan mimpi ya. Mimpi yang gila, harta, tamak harta, jangan mimpi. Akan mengangkat martabat maruah umat Islam di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Satu lagi saya nak sebut dengan rejab ni, tuan. Kita kena tahu 28 rejab, sehari selepas Isra' dan Mi'raj. Tarikh itulah tumbangnya ke Islam Turki Osmania. 28 Rejab akan datang ni, 12 bulan Mac akan datang ni, 2 tahun apa hari lagi ni. Genaplah, tuan-tuan, kerajaan Islam Turki Osmania tumbang. Dia tumbang 28 Rejab 1342.
Sekarang 28 Rejab 1442. Genap 100 tahun kita hilang khilafah Islamiah. Bila kita tidak ada lagi khilafah yang diasas oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Lepas wafat Nabi, dilantik Khalifah Abu Bakar. Bermula dengan khilafah Ar-Rashidin. Khilafah ni apa dia? Tugas khilafah iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Tegak agama, pertahan agama, takbir dunia dengan hukum agama. Ini khilafah zaman kerajaan Islam Khulafah Rashidin, ganti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan sebagainya. Kemuncak dan last sekali kerajaan Islam Turki Osmaniyah yang melaksanakan hukum Allah Ta'ala, mentadbir dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang kita dah 100 tahun tidak ada khilafah. Apa jadi umat Islam bila khilafah hilang? Umat Islam jadi macam anak ayam kehilangan ibu. Orang boleh buat apa saja pada orang Islam, kerana Islam hilang kekuatan. Sejak pada itulah tuan-tuan sekalian, gerakan-gerakan Islam ni muncul untuk mengembalikan balik khilafah Islamiah di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Dan Rasulullah berjanji setiap 100 tahun Allah akan angkat hantar mujaddid, orang yang akan mengembalikan balik agama Allah di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Mudah-mudahan umur kita panjang lah tuan-tuan, dapat merasai tertegaknya kembali khilafah Islamiah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kata kalau Imam Mahdi muncul, kamu datanglah berbai'ah dengan dia walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Orang fikir, Imam Mahdi muncul di Mekah, takkan Mekah ada salji? Tapi tuan-tuan, baru-baru ni berlaku salji di Arab Saudi. Maka kita makin dekat dengan munculnya Imam Mahdi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dapat merasai makna kata seronoknya, lazatnya berada di bawah pimpinan khilafah Islamiah di muka bumi Allah Ta'ala ini. Baik, kita balik pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apa dia Isra', apa dia Mi'raj? Dua-dua peristiwa ini dinaskan secara sharih, jelas dalam Al-Quranul Karim. Isra' berjalan malam, Nabi berjalan di waktu malam, diperjalankan pada waktu malam, daripada Masjidil Haram Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Itu Isra'. Yang kata Mi'raj, Nabi dibawa naik ke langit, daripada Masjidil Aqsa naik ke langit sampai langit ke-7, Mustawa Hadratul Qudusi, kemudian turun balik. Itu Mi'raj. Peristiwa ni dinaskan dalam Al-Quran. Surah Al-Isra' ayat pertama. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam daripada Masjidil Haram Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa, yang mana kami berkati sekeliling perjalanan itu, dan untuk kami menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala amat mendengar dan melihat peristiwa tersebut. Kita perincikan sikit. Ayat ini bermula dengan kalimah subhana. Subhana ni maknanya maha suci. Maha suci ni kalimah tanzih. Maha suci Allah daripada bersifat dengan sifat kekurangan. Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kesempurnaan itulah asra bi abdihi, memperjalankan hambanya. Bukan Nabi berjalan, Nabi diperjalankan. Katalah tuan-tuan seekor semut, semut batu hampak, tapi sekian, dia main masuk poket saya ni, saya mana perasan. Dia gantung, isteri saya gantung apa, gantung baju. Abang nak pergi ambil lah baju, siap dah.
Tentang semut tu masuk dalam poket ni. Saya mana saya tahu. Saya pun pakai baju tu. Dia pun main sini. Main ke Copenhagen. Ceramah Isra Mi'raj. Saya pun pakai baju saya pun tak pasal. Balik sampai rumah, saya gantung balik baju saya tempat tadi. Semut ni keluar pada poket saya. Masa saya ceramah ni, dia jegok, dia keluar kat, naik ke dada ni, dia perhati ramainya. Dia pun pergi jumpa mak dia. Semut jumpa mak dia. Mak, awal tadi saya pergi ke Copenhagen. Bila hang pergi? Tadi dah pukul 3-4 tadi. Bila balik ni? Pukul 11 balik lah. Mana boleh jauh dong. Mana boleh pergi petang balik malam, mana boleh. Jauh tu, Gopeng tu jauh. Bukan saya pergi mak, Ustaz Siddiq bawa. Kalau Ustaz Siddiq bawa, jangan ke Gopeng, ke tepi Singapura, aku percaya. Nabi yang perjalankan, Allah yang perjalankan Nabi kita Muhammad SAW. Makna tentang memberi faham apa saja Allah kehendaki, benda jadi mudah. Perjalanan yang begitu jauh, sukar, yang tak masuk akal, tapi kalau Tuhan kehendaki, semua boleh. Sebab itu tuan-tuan, kerja-kerja kita ni, kita perlukan makna kata kejayaan dengan pertolongan Allah, anugerah Allah. Macam sekarang ni kita nak menyatukan tiga parti terbesar orang Melayu sekarang ni. Baik UMNO bersatu. Ada yang kata begitu kali ni. Tak, kalau Tuhan kehendaki, insya-Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'ah ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Kalau kamu belanjakan apa yang ada di dunia ni semua sekali untuk menyatukan hati-hati manusia, kamu takkan mampu. Allah yang menyatukan hati-hati manusia. Sebab itu tuan-tuan, kalau Allah mau menyatukan dalam PRU 15 ni umat Islam Melayu di Malaysia ni, tak mustahil. Gigit jari lah DAP dengan PKR. Tak ada lawan, tak ada lain. Setakat ni, tanyalah siapa pun. Kalau tiga parti ni bergabung, memang Pakatan Harapan bungkus ya. Memang bungkus. Jadi tuan-tuan sekalian, kita amat menginginkan perpaduan ummah ni. Menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang beriman tu bersaudara. Damaikanlah saudara-saudara kamu yang berbantah tersebut. Dan kita belak yakin dengan bersatu ni kita ada kekuatan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan berbantah, jangan berpecah belah. Nanti hilang kekuatan kamu. Jadi semua ni kembali kepada Allah. Kalau Allah nak, benda payah jadi mudah. Sebab itu tempat kita mengadu, meminta Allah Subhanahu Wa Taala. Kami rasa, ya Allah, takut tunggulah kami ni. Kalau kami berpecah belah, kami ruang kepada DAP menguasai tanah air kami. Yang kami tengah lihat betapa rakusnya DAP ketika memerintah kami 22 bulan. Minta sangat-sangatlah ya Allah, lembutkanlah hati pemimpin-pemimpin UMNO PAS dan bersatu untuk makna kata bangkit dalam satu perpaduan ummah yang hakiki, yang jitu, untuk menegakkan, mendaulatkan hukum Allah di muka bumi Allah Ta'ala ni. Kembali balik kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi peristiwa ni berlaku pada malam hari. Sebelum malam hari tu, Allah sebut subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah memperjalankan hamba-Nya. Siapa yang berjalan malam tu? Nabi Muhammad. Allah tak sebut bi Muhammadin. Subhanallazi asra bi Muhammadin. Tuhan tak sebut itu. Tuhan sebut bi 'abdihi. Hamba-Nya. Sehebat-hebat Nabi tuan dapat melihat Allah, tengok syurga, naik sampai mustawa hadal kursi, dia tetap hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya hamba ni pangkat yang besar tuan-tuan. Ketika kita mengabdikan diri kepada Allah, itulah semulia-mulia kita tuan-tuan. Ini orang panggil apa ni? Masjid. Kan? Kalau kita Arab dia cara nahu, jadi masjid.
Masjid ni isim makan, tempat sujud. Pada perkataan asal aja sajadah, sujud. Sajadah yasjudu sajadan wa huwa sajidun wa huwa masjudun. Makna kata masjid ni tuan sekalian, mengikut makna asalnya tempat sujud. Yang paling mulia dalam kawasan kita ni masjid lah. Tempat yang paling mulia tuan-tuan di dunia ni masjid. Pasal apa dia mulia? Sebab dia tempat sujud. Tempat sujud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, cuba kita kata, dalam semayang tu, perbuatan yang paling hebat sujud. Kenapa sujud? Sujud ni tuan-tuan, ni kita letak muka kita atas ni, lantai ni, tempat kita pijak ni. Ni lantai ni tempat kita pijak. Kita letak muka kita yang paling mulia, anggota paling mulia, muka. Muka ni saya nak beritahu tuan-tuan, bila-bila pun dia tinggi pada badan. Tuan-tuan berdiri pun dia tinggi pada badan. Muka tinggi. Tuan-tuan duduk pun muka tinggi. Tuan-tuan tidur pun muka lebih tinggi daripada badan. Tuan-tuan buah bantai, tinggi, muka tinggi. Tak ada orang tidur tunggu buyur, letak muka bawah. Tapi bila tuan-tuan semayang, tuan-tuan letak muka tempat yang paling rendah. Rupanya tuan-tuan, bila kita letak muka kita menghina diri tempat yang paling hina, ketika itulah kita orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi orang mulia, tuan-tuan hina diri kepada Allah Taala. Bi'abdihi lailan. Perjalanan ini berlaku pada waktu malam. Ulama bahas kenapa malam, tak siang. Nabi ni pergi mana? Nabi nak pergi jumpa Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang bercita-cita mengharapkan bertemu dengan Allah, tuan-tuan nak jumpa Tuhan dalam keadaan Tuhan redha, ada doa diajak, Allah maj'alni, Allah maj'al khaira ayyamina yauma nalqa wa anta radin anna. Ya Allah, jadikan sebaik-baik hari bagi aku. Khaira ayyamina, hari yang paling baik bagi aku. Hari apa? Yauma nalqa, hari aku bertemu Engkau ya Allah. Wa anta radin anna, dalam keadaan Engkau redha kepada aku. Nak jumpa Tuhan dalam keadaan Tuhan redha, apa nak buat? Fal ya'mal amalan salihan, mesti mengerjakan amal soleh. Amal soleh merupakan wasilah, wasitah, perantaraan, jalan untuk bertemu dengan Allah, dengan syarat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mempersekutukan Allah, yakni syirik khafi. Jangan ada sombong, hasad, dengki, riya, ujub dan sebagainya. Perjalanan Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala, berjalan untuk bertemu Allah Ta'ala. Maka untuk bertemu dengan Allah, perjalanannya mesti malam. Memberi isyarat jelas kepada kita kalau kita betul-betul nak jadi kekasih Allah, Tuhan yang redha, Tuhan redha kita, hamba bagi Allah, orang pilihan Allah, tetap kena menghidupkan malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebahagian daripada malam itu kamu bangun untuk mengerjakan ibadat-ibadat sunat kamu. Bangkit malam tuan-tuan. Itulah jalan yang disediakan oleh Allah untuk kita mendampingi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba-Ku yang nak menuntut hampir kepada Aku. Mereka dapat hampir kepada Aku bin nawafil, dengan ibadat-ibadat sunat. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasih kat dia. Bila Tuhan sayang kita tuan-tuan, Tuhan izin kita melihat wajah Allah di akhirat besok. Itulah nikmat yang paling besar. Lepas tu Allah sebut wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam beribadat jangan sekutukan Allah. Jangan ada riya, ujub, takabur dan sebagainya. Buat ibadat semata-mata kerana Allah. Apa makna kerana Allah? Kerana nak mengabdikan diri kepada Allah, nak menzahirkan rupa kehambaan kepada Allah.
menjunjung perintah Allah, menuntut kasih Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mencari redha Allah. Kalau ahli sufi beribadat kerana syurga pun tak kena lagi, beribadat kerana pahala pun belum kena lagi. Bagi mereka lillahi ta'ala. Itulah yang diajak oleh ulama, tuan-tuan. Bila kita beribadat, bila kita berniat, mulakan dengan niat usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman. Dan tu apa? Lillahi ta'ala. Kalau lil jannah boleh. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lil jannah. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat makmum kerana syurga. Allahu Akbar. Boleh tak? Tak boleh pula. Syurga kecil lah. Melihat wajah Allah tu nikmat yang jauh lebih besar. Yang tu cita-cita kita. Nabi tarbiyah para sahabat mencintai Allah. Bila kita beribadat, Allah kata apa? Fa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku yang beribadat di malam hari Muhammad tanya kamu tentang diriku, bagi tahu mereka fa inni qarib, aku hampir. Biarlah orang fitnah kita, kata kat kita ada Tuhan, tempat kita mengadu di waktu malam. Kerja ada, tak ada habis fitnah. Harakat daily, kan? Sinaran harian. Satu lagi apa dah? Satu lagi apa nama? Yang tu, yang syarikat besar kerajaan punya tu bernama. Bukan bernama, bermana. Orang bernama dia bermana. Orang sinar harian dia sinaran harian. Kita harakah daily, dia harakat daily. Ini satu grup Pakatan Harapan lah, parti PAN punya grup. Buat kerja fitnah tak habis-habis. Fitnah yang terakhir esok nak bicara tu yang apa Terono Hauran yang dituduh rogol apa amah tu. Dia kata apa perhubungan PAS ni Perak mengarahkan seluruh ahli PAS sembahyang hajat minta kes ni dibuang. Punya dahsyat fitnah. Kita tak buat, dia kata kita buat. Ni kerja-kerja mereka tu. Kalau hang gentleman, tunjuklah rupa hang benar. Jangan duk kata harakat daily lah, sinaran harian lah, bermana lah, apa ke benda. Ini zaman sekarang ni, bukan orang bodoh macam dulu. Hang keluar aja fitnah 24 jam, sekejap itu orang akan balas. Ni kerja-kerja mereka. Tapi Allah dah tunjuk dah. Pada malam Mi'raj, Nabi dipertontonkan bagaimana seorang laki-laki. Dia kerat, dia gunting lidah dia ni. Gunting. Lepas dia gunting menyerit sakit, lepas tu cantum balik. Gunting lagi, kerja bodoh. Siapa ni? Jibril. Umat Tuhan hamba, umat Nabi Muhammad, mengaku orang Islam, tapi kerja dia buat fitnah. Kerat lidah sendiri. Inilah kerja-kerja dia pak. Tak habis-habis. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita hidupkan malam. Tak apalah orang buat apa ni, insya-Allah. Saya biasa bertanya tok guru saya. Dia kata, tok guru, pasal kami ni teruk sangat ni. Tak habis-habis, semua diserang kita. Apa-apa semua PAS. Sajak penyakit pun PAS. Ni PAS punya pasal. Masa kami merentah dulu, sajak boleh pergi umrah pakai furjah. Mai-mai hampa merentah, murtad tu boleh. La ilah Allah, apa kena-kena dengan aku? Kita talar kat PAS. Biasalah sini, oi. Biasa macam mana tu? Pencuri ni, dia kalau nak attack satu rumah yang ada harga. Rumah tu ada duit, ada harta, ada macam-macam yang dah berharga. Pencuri akan attack. Itulah kita, jamaah kita mempunyai harga yang cukup tinggi. Tak ada tuan-tuan sekalian, kamu takkan jumpa di mana-mana. Mana-mana parti memiliki pengikut yang begitu ikhlas dalam memperjuangkan Islam. Guru-guru pasti buat kerja, tengok berapa duit lah ibu hari kita bagi ada. Unit amal tak bergaji. Tengah malam randu ayat pasang, ayat apa, banjir lah apa, bantu orang susah.
Buat kerja kerana Allah Subhanahu Wa. Kamu takkan jumpa, saya kata kawan-kawan saya yang lompat mati tu. Kamu takkan jumpa lepas ni, kamu takkan jumpa pengikut yang setia dan ikhlas macam yang dimiliki oleh PAS. Mempunyai makna pasukan yang tersusun, mempunyai makna kata bilangan sekolah-sekolah pendidikan pasti yang begitu banyak. Orang sentiasa cemburu kita dan etik kita. Biasalah kata Tok Guru, biasalah tu. Tuhan nak bagi kita anugerah sabar dalam perjuangan. Sabar ni nilainya cukup tinggi tuan. Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut sabar dulu daripada semayang. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kamu pertolongan pada Allah untuk sabar dan semayang. Sedangkan semayang ni ibadat hebat. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala dulukan sabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Dalam ayat ni Allah sebut sabar dulu, baru Allah sebut takwa. Wahai orang beriman, sabarlah kamu, jadi kamu orang sabar dan berbenteng di perbatasan, dan sabarlah kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Nak berjaya kena sabar dulu, kemudian jadi murabitun, kemudian bertakwa, baru akan beroleh kejayaan, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah berkati sekeliling perjalanan ini, linuriyahu min ayatina. Kami nak tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Nabi tengok semua tuan. Syurga, neraka, kubur, alam kubur, semua Nabi tengok. Bukan Nabi cerita saja kat kita, tapi Nabi tengok dengan mata kepala dia. Yakinlah tuan-tuan, adanya kubur. Al-khabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur boleh merupakan satu taman pada taman-taman syurga, dia boleh juga merupakan satu jurang pada jurang-jurang neraka. Kita nak pergi kubur tak lama lagi. Jadikan kubur kita ni sebagai syurga ataupun taman neraka. Tapi tengok semua sekali Nabi tengok. Nabi tengok dalam neraka, Nabi lihat apa? At-talaqtu 'ala an-nar lailatal mi'raj. Fara'aitu aksara lihal fuhara minal mal ya Rasulullah, la bal minal ilmi. Menjenguklah aku pada malam aku dimi'rajkan ke langit, dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka tu orang-orang fakir. Yang banyak masuk neraka orang fakir, orang miskin. Sahabat tanya, minal mal ya Rasulullah, adakah mereka fakir harta? Nabi kata, la bal minal ilmi. Bukan kerana fakir harta, fakir ilmu. Mereka tak ada ilmu, miskin ilmu. Kalau kita tuan-tuan miskin ilmu tauhid, berkemungkinan iman kita tak sah. Kalau kita miskin tak belajar ilmu fiqh, kita kemungkinan ibadat kita tak sah, mayang kita tak sah dan sebagainya. Kalau kita tak mengaji ilmu tasawuf, kemungkinan kita termasuk golongan syirik khafi. Kita tak tahu kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengajilah tuan sekalian. Apalagi Nabi dengar, aku dengar Allah berfirman, ya Muhammad, hamlatul Quran, hamilul Quran, la yu'azzabun wa la yuhasabuna yaumal qiyamah. Wahai Muhammad, orang yang menghafal Quran, mereka takkan dihisab, takkan diazab pada hari kiamat. Ya Muhammad, hamlatul Quran, iza mata tabki alai samawati wal ardi wal malaikati. Wahai Muhammad, orang yang menghafal Quran, bila dia mati, menangis isi langitku, menangis isi bumiku, menangis seluruh para malaikatku. Banyak lagi lah Nabi tengok tuan. Bagi galakkan pada kita untuk hafal Quran. Kita tak boleh, anak kita mudah-mudahan kan, bagi anak kita ramai kan, engineer ada, arkitek ada kan, doktor ada, doktor cucuk sendiri. Bagilah jadi hafiz orang ya. Lepas tu ada orang kata saya, tak payah ustaz awak, anak saya semua tua-tua lah. Yang paling musuh mak dah 20, seorang tu 30, yang tua kali 50. Mana nak hafal Quran?
Nak buat jana ustaz, kahwin satu lagi. Tak, saya buat macam tu. Isteri saya yang pertama, saya cuba anak saya hantar pada Sudan tu. Dekat-dekat nak hafal Quran dia lari. Fikir macam mana aku nak buat ni. Teringin sangatlah nak anak hafal Quran. Lepas tu ada seorang nasihatkan saya, mudah je ustaz, kahwin satu lagi, insya-Allah. Saya pun kahwin lah dengan orang Sabah. Alhamdulillah, hari ni anak saya yang sulung dah khatam 30 juzuk. Anak saya yang kedua laki-laki pun dah khatam 30 juzuk. Tuan-tuan pun boleh cuba tengok ikut lagu saya. Tapi tuan-tuan kena bincang elok-elok. Dia pun tak bagi tak payahlah kan. Pada tahun dan si mampu bagus dia bagi. Itu dikatakan Isra. Baik, baca pula ayat Mi'raj. Ayat Mi'raj ni tuan-tuan boleh rujuk suratul Najmi. Ayat 13, 14 dan 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Jibril pada kali yang lain. Kali pertama Nabi tengok Jibril rupanya yang asli di Gua Hira. Kali kedua di mana? Inda sidratil muntaha, di satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Ulama kata Sidratul Muntaha ni langit yang ketujuh. Indaha jannatul ma'wa, di situlah ada syurga Allah. Kata Allah, syurga tu nama Jannatul Ma'wa. Makna Nabi tengok Jibril di langit ketujuh, makna Nabi dah sampai di langit ketujuh. Itu ayat Quran. Yang Nabi naik lagi itu hadis Bukhari menceritakan Nabi dia naik sampai mustawa, sampai Hadratul Qudsi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, dah sampai langit ketujuh, Jibril kata apa? Anta wa rabbuk, engkau Muhammad dengan Tuhanmu. Mana hang kena pergi seorang lepas ni, aku tak payah nak naik lagi. Nak tinggal aku kan seorang-seorang. Jibril kata kalau aku naik terbakar. Nabi mengembara seorang diri sampai ke mustawa. Mustawa siapa tadi sampai? Tiba-tiba Nabi melihat seorang laki-laki yang mana sedang bersolat, beribadat kepada Tuhan dia. Nabi heran, tempat macam ni tinggi, Jibril tak boleh sampai, laki-laki ni sampai. Siapalah laki-laki ni? Apabila tuan-tuan sekalian Nabi turun ke langit bawah ni, jumpa Jibril, Jibril kata itulah seorang laki-laki. Sepanjang hidup dia tak pernah derhaka pada ibu dan bapa dia. Tak pernah derhaka. Tak pernah keluar cakap wala takul lahuma uffin, pun tak boleh cakap dengan bapa dia. Maka Allah balas, Allah angkat derajatnya, diperlihatkan kepada Nabi pada malam Isra dan Mi'raj. Kalau tentu ada ibu dan bapa, layanlah elok. Kalau mati, tak ada dah, mak bapa tak ada. Kalau sekiranya tuan-tuan, ibu bapa tuan-tuan dah meninggal, selalu ada doa untuk mereka. Mereka diibarat orang yang lemah dalam lautan, terkapal-kapal minta bantuan dan pertolongan. Mak tuan-tuan dalam kubur tu duk minta, duk lambai kita, minta bantuan dari kita. Tuan-tuan bagilah pelampung ke, apa-apa ke, bacalah ibadat, doalah untuk ibu dan bapa kita, minta supaya Allah sampaikan, ringankan bebanan mereka. Kalau ada orang buka wakaf ke apa semua, tuan-tuan bagi, niatkan untuk mak bapak tuan-tuan, insya-Allah makna sumbangan anak-anak sampai kepada mak bapak, insya-Allah. Lepas tu Nabi naik atas lagi, sampai Hadratul Qudsi. Nabi terpandang Allah Ta'ala tuan-tuan, Masya Allah. Nabi malu terus sujud, letak kepala ke tempat yang rendah. Kemudian Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, labbaika ya Allah, aku datang ya Allah. Allah kata, Muhammad, mintalah apa kau nak. Kalau kita lah, Tuhan kata, Sidik, minta apa hamba? Ai, berdada berteri. Allah ni kau berebut kan? Yang dah jadi menteri pun tak lagi. Yang duk tunggu lama dah. Dekat nak sampai, tak jadi-jadi. Apa kan nak jadi? Masya Allah. Apa Nabi minta? Allah suruh Nabi minta. Nabi minta apa?
Dalam hadis Isra' Mi'raj tuan, khususnya sebuah kitab ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani, Kifayatul Muhtaj, menceritakan hadis, menceritakan apa Nabi minta. Nabi kata, ya Rabb, hadis takhazta Ibrahim khalilah wa ataitahu mulkan azima. Ya Allah, kau jadikan Ibrahim sebagai kekasih engkau. Nabi dapat Habibullah. Ibrahim Khalilullah, kekasih, tapi Habib ni tinggi pada Khalil lagi. Kau jadikan Nabi Ibrahim kekasih engkau. Wa ataitahu mulkan azima, kau jadikan dia kerajaan yang besar. Nabi Ibrahim memerintah. Wa kallamta Musa taklima, engkau makna kata jadikan Nabi Musa boleh berkata-kata dengan tu. Nabi Musa dapat mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ataita Daud mulkan azima, kau jadikan Nabi Daud kerajaan yang besar. Wa lantalahul hadid, kau lembutkan baginya tu besi. Wa saqartalahul jibal, dan kau permudahkan bagi dia tu bukit bukau, gunung ganang. Nabi Daud, antara mukjizat dia, besi boleh lembut. Dia boleh buat pedang dengan mudah. Dia picit-picit macam picit tepung tu. Boleh buat pedang, pisau, golok, parang, senjata. Allah permudahkan dia nak panjat bukit gunung, cukup mudah Nabi Daud. Itu Allah bagi. Waqtaida ya Rabb Sulaiman mulkan azima wa saqarta lahul jinna wal insa wasyayatin ya'maluna lahu ma yasha. Kau anugerahkan Nabi Sulaiman kerajaan yang besar. Kau permudahkan baginya jin, manusia dan setan. Nabi Musa boleh arah setan, boleh arah jin, boleh arah manusia. Ya'maluna lahu ma yasha, dia boleh buat apa saja kepada manusia, jin, setan, ikut apa yang dia suka. Wasaqata lahu riyah, engkau permudahkan Nabi Sulaiman akan angin. Nabi Sulaiman kalau nak pergi mana-mana, naik sampan, naik bot, pasang layak, arah angin, tolak, nak pergi mana, tak gaduh, start enjin. Mana dia boleh pergi dengan mudah. Waqtaita mulkan la yang bari li ahadin min ba'dih, kau jadikan kerajaan Nabi Sulaiman besar, yang tak ada kerajaan lebih besar pada kerajaan Nabi Sulaiman. Wa 'allamta ya Rabb Isa Taurat wal Injil wa ja'altahu yabra'ul akmahu wal abrasu wa yuhyil mauta biiznik. Kau ajar Nabi Isa kitab Taurat dan Injil. Kau jadikan dia boleh menyembuhkan penyakit sopok, penyakit Covid pun boleh, penyakit sopok, kanser boleh diubat oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Tu dia. Dia boleh menghidupkan orang mati. Wa yuhyil mauta biiznik. Itu kelebihan Nabi Musa, Nabi Isa. Wa yustahu wa ummahu minasyaitanir rajim wa lam yakul lisyaitani alaihima sabila. Dan kau pelihara Nabi Isa dan ibunya daripada tipu daya setan. Tak ada ruang bagi setan untuk menipu Nabi Isa dan ibunya. Apa Nabi minta? Tak minta lagi. Cuma Nabi cerita dekat Ibrahim, kau bagi macam ni ya Allah. Nabi Musa, kau bagi macam ni. Nabi Daud bagi macam ni. Nabi Sulaiman macam ni. Nabi Isa macam ni. Oh, rupanya cara meminta macam tu. Saya dulu tuan-tuan, rumah saya tepi masjid Pulau Bangkok, yang baca Mi'raj Tok Guru Haji Nawawi. Saya dengar dia baca, oh cara minta lagu ni no. Balik rumah satu hari, saya buat muka masam. Hang tak apa sidik? Hang tak apa abang lah, pak saya kata. Dekat kat Pozia, pak bagi RM10. Nah, dekat adik Milah dengar cerita, pak bagi RM15. Nah, adik Pan sampai RM20. Dengar cerita adik Umar RM25. Pak lagi kita berapa? Nah, yang 30. Dia minta 30 perahu. Besar. Tapi kalau cerita kat wani yang bagi, jadi benda tu dia ni. Ini teknik tuan-tuan nak meminta.
Kadang-kadang kita baca Mi'raj setiap tahun, nak minta pun tak kerti. Di antara tuan-tuan kita ni duduk di masjid ni, menteri main merawat masjid, menteri besar merawat masjid, tuan-tuan nak minta apa? Minta jamban. Apa? Ni aku dah abang apa cara nak minta. Ni kita tanyalah pengurusi jabatan masjid ni. Nak minta apa ni? Tumpang saya sampai ni. Jangan minta, bagi tahu lah. Saya dengar cerita yang mak berhormat dekat gereja, yang mak berhormat bagi 10 juta. Dekat tokoh Hindu 20 juta. Baru ni kat sekolah Cina sampai 20 juta. Ni nak bagi kita apa? Ni Islam agama persatuan, ni masjid. Kat gereja bagi macam ni. Sekolah Cina bagi macam ni, tokoh Hindu bagi macam ni. Tak apalah, ambil apa 30 juta. Bukan kau bagus. Ni minta jamban. Lah, bodoh. Tiap-tiap tahun baca Mi'raj, nak minta pun tak kerti. Apa dah. Lain kali, kalau menteri main masjid, cerita begitu. Nak minta apa? Tak tahulah kami, tapi kami dengar yang berhormat baru-baru ni bagi dekat gereja sebelah tu sampai 20 juta. Tokoh Hindu 30 juta. Sekolah Cina dengar cerita 45 juta. Ambil lah 50 juta. Lega lah. Ni jamban. Bodoh. Nak minta pun tak kerti. Baca Mi'raj berjabu. Apa Nabi bagi? Allah bagi kat Nabi. Aziz takhazuka habibah. Ku jadikan kamu Muhammad kekasihku. Nabi dijadikan oleh Allah pada malam tu sebagai kekasih dia. Orang yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita ni umat dia. Masya Allah. Hebat. Kalau baca kitab tu banyak lagi. Dekat umat Muhammad, umat Nabi Muhammad pun Allah bagi macam-macam. Wa arsaltuka linnasi kafatan basyiran wa nazira. Ku utus kau Muhammad untuk manusia semua sekali. Kalau Nabi-Nabi dulu untuk bangsa-bangsa tertentu, kaum-kaum tertentu. Kaum Ad lah, kaum Samud lah, Bani Israel lah. Tapi Nabi Muhammad untuk semua manusia. Bagi tuan-tuan tengok orang Islam, makna kata berbagai-bagai bangsa. Tuan-tuan pergilah Mekah, pergi Madinah. Macam-macam bangsa ada mengandung agama Islam. Wa syarrah tulaka sadraka. Aku lapangkan dadamu Muhammad. Makna kata dada kamu aku lapangkan. Wa wa'dat tu angkau wizraka. Aku angkat namamu Muhammad, aku buangkan daripada engkau. Makna akan dosa, bukan dosa, makna bersihkan hatimu ya Muhammad. Wa rafa'tu tulaka zikraka. Aku angkat namamu Muhammad, sebutan namamu. Bila sebut nama Allah, akan sebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, mesti sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali kita azan sebut nama Allah, mesti sebut nama Muhammad. Tasyahud sebut nama Allah, mesti sebut nama Muhammad. Tak ada manusia tuan-tuan namanya disebut sampai kiamat. Paling banyak nama disebut ialah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala ni, perjalanan ini daripada bumi ke bumi, bumi ke langit. Mengingatkan kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hubungan bumi langit. Apa maksud? Hubungan rapat antara bumi dan langit. Bumi tuan-tuan tak boleh hidup tanpa langit. Tapi langit boleh hidup tanpa bumi. Tak ada bumi, penduduk langit kelihatan tak ada masalah. Tapi tak ada langit, penduduk bumi tak boleh hidup. Kerana sebagian besar hidup kita dipengaruhi oleh langit. Berarti matahari, bayangkan matahari tak ada, pokok semua kuning, dia tak mau jadi hijau lah. Kalau kita mengaji sains kan, cahaya matahari tu boleh mewujudkan klorofil untuk masak makanan pokok-pokok. Pokok hijau ni kerana ada matahari. Pasang surut dia air, arus dan sebagainya. Hidupan di laut banyak bergantung pada bulan. Tentu boleh hidup tak ada langit. Mangkit pagi nak sidai kain, sidai pati-pati, langit tak ada.
terpeluh. Allah lagi tak ada. Mati. Saya tak tahu lah tuan-tuan. Saya mula-mula dulu saya mengajak Petronas. Lama saya mengajak, 20 tahun lebih. Masa tu pejabat Petronas di Daya Bumi. Dekat bank apa, dekat dengan Masjid Negara. Lepas tu bila siap bangunan tinggi tu, KLCC kan, bangunan KLCC. Tinggi tu. Saya dijemput tukar tempat pengajian. Hari pertama saya sampai, masa tu Dr. Mahathir. Kan, dia pengurusi Petronas. Dia ada pejabat dia di atas tu. Dia kata, Ustaz, lift lift nak bawa Ustaz ni, Dr. Mahathir seorang pakai. Orang lain siapa tak boleh pakai. Hari ni kami bagi Ustaz pakai. Wait, aku jadi Mahathir pula. Laju tuan. Buk. Sat dia. Sampai. Laju. Dah sampai tuan-tuan. Saya berjalan pergi kat tingkap. Allah tuan-tuan. Saya tak berani duduk kat tingkap tu. Saya tengok jauh lah. Allah gaya tuan. Tinggi. Itu tuan-tuan. Kita tengok ke bawah. Bayangkan kita tengok kat atas. Lagi tak ada. Abang mampu jangan buat pasal. Yang terakhir tuan, yang saya nak sebut malam ni, ialah apa yang Nabi lihat panjang malam Mi'raj. Daripada perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang elok dua ya. Yang satu Nabi lihat orang yang bercucuk tanam. Dia tanam tuan, macam dia tanam gandum. Dia tanam, dia terus tuai. Tuai. Sekali tanam, terus menuai. Kalau kita sini padi kan. Padi selalunya bila kita tanam, kita tuai, pokok tu mati, tanam balik kan. Tidak, sekali tanam, terus tuai. Itulah Nabi Jibril bagi tahu umat Tuhan hamba yang berjihad di jalan Allah besok dulu di dunia. Di akhirat terus menuai hasil apa yang mereka tanam. Maksudnya allazina yunfiqu bi amwalihim fi sabilillah amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat tab'al sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dimisalkan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta bendanya seperti mereka menanam sebiji benih yang akan tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai ni 100 biji. 100 mana kita tanam sebiji, kita sumbang RM1, Allah ganda 700 kali ganda. Paling kurang. Kalau kita ayat kelas tinggi lagi. Lagi satu diperlihatkan oleh Nabi kepada Nabi oleh Allah Ta'ala bau yang cukup harum. Tanya Jibril, itulah bau kubur masyitah. Orang yang mati syahid mempertahankan akidah dia. Itu saja. Yang lain semua teruk. Ada tengah tu Nabi tengok ada duri-duri di jalan. Kapal lalu semua ada kain, koyak rabak habis kain baju orang. Apa ni? Umat Tuhan hamba lah, menghalang kerja-kerja dakwah. Lepas tu ada pula tu, dia ada daging yang bagus. Daging yang dah dimasak, sedap, bau sangat, wangi. Dia tak mau ni yang masak wangi-wangi ni. Dia pergi cari daging busuk. Siapa dia? Umat Tuhan hamba. Mempunyai isteri yang baik di rumah, dia pergi cari perempuan jahat. Akan berlaku suasana zina yang berluasa satu zaman nanti. Saya takut zaman kita ni lah. Ustaz Deri tuan-tuan tanya di parlimen, dikhabarkan 500,000 anak luar nikah. Ikut rekod Jabatan Pendaftaran Negara, 500,000, setengah juta. 1 minit 6 orang anak luar nikah lahir tuan. Tak takutkah kita? Muncul pula LGBT. LGBT ni bukan darai saja. Kalau tak darai tak awal sangat. LGBT. L tu lesbian. Perempuan sama perempuan duduk satu rumah macam suami isteri. Macam suami isteri. Seorang perempuan tu jadi jantan, seorang perempuan tu jadi perempuan. Perempuan tu jantan, perempuan tu perempuan. Pelik, aku pun tak faham. Yang gay pula, gay, jantan teman jantan. Aku tak tahu nak pergi jamban mana. Kami ni nak masuk jamban mana. Han tak tahu kah han jantan tidak? Takkan kita tak tahu kita jantan tidak? Tengoklah tu orang apa tu. Apa jantan tu dah jamban lelaki-lelaki. Itu tak apa lagi tuan. Ni mai lagi satu ni. LGBT, biosex.
Mereka tak tahu lah. Jadi masalah seks ni bagi mereka benda tak ada salah. Zina kah, menghampiri zina kah, apa semua tak ada masalah. Transgender, melakukan maksiat ini dengan alasan hak asasi manusia, human right, disokong pula oleh tuakan juga. Sampai peringkat dia bawa kes sampai mahkamah persekutuan mencabar undang-undang syariat. Pernah berlaku tuan mahkamah syariah, pihak jawatan kuasa, pihak berkuasa agama Negeri Sembilan tangkap laki-laki pakai perempuan, dicabar, pergi sampai mahkamah persekutuan. Sampai mahkamah persekutuan tuan, mahkamah persekutuan mengisytiharkan undang-undang agama Negeri Sembilan tu tak sah. Yang terbaru Negeri Selangor. Apa nak jadi negara kita ni? Orang Islam cabar undang-undang Islam sendiri. Sedangkan hubungan luar tabi'i ni, jantan sama jantan ni, salah di segi undang-undang syariah Negeri Selangor, salah di segi undang-undang mahkamah persekutuan. Undang-undang tentang sivil lebih berat, jauh lebih berat pada undang-undang agama. Tapi apa tujuan dia cabar? Tujuan dia tak lain tak bukan untuk meruntuhkan institusi kehakiman agama, mahkamah syariah di negeri. Mereka nak hina, nak tunjuk. Darai-darai ni nak bawa pergi mahkamah persekutuan macam mana dia boleh? Duit perlu banyak, ratus-ratus ribu. Di belakang mereka tentang berderet mana lawyer-lawyer, peguam-peguam yang akan membela mereka untuk cabar Islam. Ni sedang berlaku di tanah air kita. Benda ni bukan kecil, benda yang cukup besar. Bagi mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Bila dikata pada mereka jangan buat rosak atas muka bumi, dia kata kami buat muslih atas nama hak asasi manusia, kebebasan bersuara, boleh cakap apa saja. Kita duduk atas muka bumi Allah mana bebas, ada batas-batas dia. Kita ada mak, ada pak. Apakah kita maki mak kita, kita kata mak kita guna alasan hak kebebasan suara? Boleh tak? Ini hak aku lah sebagai manusia. Nak maki mak aku, mana boleh? Mak kita mana boleh maki? Wabil walidaini ihsana. Kedua ibu bapa kena buat baik. Inilah ancaman yang kita hadapi. Bila ditanya Nabi pada Jibril, umat Tuhan hamba, umat Tuhan hamba, umat Tuhan hamba. Antaranya balok semayang. Tuan-tuan cuba buat kajian. Berapa orang yang semayang sebenarnya? Kita rasa ramai dah semayang ni. Tuan-tuan banding tuan-tuan ni dengan keliling tuan-tuan ni. Satu taman beribu-ribu, kat 10,000 orang. Semayang di surau 20 orang, tak badan tuan. Mungkin dia semayang di rumah, okey? Berapa peratus semayang di rumah? Berapa peratus tak semayang langsung? Saya takut tuan-tuan. Sebab tu bila Jabatan Agama kata semayang Jumaat 40 orang, saya melengung. 40 ni tahu kan semayang ni. Diorang mengaji ke bab akidah, mengaji ke bab taharah, angkat hadiah besar. Kalau angkat hadiah besar tak betul, semayang tak sah. Uduk tak betul, semayang tak sah. Bukan mengaji kau rukun 13, rukun semayang 13 ni. Tapi yang saya duk nampak kadang-kadang ada yang tak betul tuan. Allahu Akbar, mulut tak bergerak. Allah Akbar. Saya tanya, baca Fatihah ke tak? Baca Ustaz. Ustaz tengok mulut tak bergerak apa? Saya baca dalam hati. Dia baca Fatihah dalam hati. Mana boleh? Tak boleh. Kita baca Fatihah ni, dia rukun qauli. Baca Fatihah, mulut kena bergerak. Dengar di telinga. Kalau mulut tak bergerak, macam nak dengar bacaan-bacaan kita. Menyebabkan tak sah Fatihah, tak sah sembahyang. Begitu ke? Iyalah. Kacau kan? Jangan buat pasal. Jadi tuan-tuan banyak sangatlah. Ada yang makan daging orang, ada yang gunting lidah, ada yang berenang dalam lautan nanah, tak keluar zakat. Macam-macam cerita tuan-tuan. Mudah-mudahan
Peristiwa Isra' Mi'raj ni memberi pengajaran kepada kita yang cukup besar. Pada dalam suasana yang teruk masyarakat ni, kita pertahankan kedudukan kita. Kita pertahankan kehidupan kita, ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Kerana apa yang Nabi tengok semuanya betul, tuan. Semuanya betul. Kita akan temui alam kubur, padang mahsyar, syurga, neraka. Semua kita akan temui nanti, insya-Allah. Yang satulah kot lebih kurang yang mampu saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi pengajaran kepada kita tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bagi saya yang paling utama ialah mengingatkan kita bulan Rejab ni, habis bulan Rejab ni, maknanya genaplah 100 tahun kita dah hilang khilafah di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Sebab kita kena bekerja sungguh-sungguh untuk mendaulatkan balik agama Allah di muka bumi Allah ni dengan penuh kesabaran, keyakinan di atas pertolongan Allah Ta'ala. Bila Allah kendaki, semuanya jadi mudah. Bila Allah kendaki memperjalankan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, benda itu dah jadi mudah. Begitu juga bila Allah kendaki kemenangan ke atas kita, itu perkara-perkara yang mudah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu melakukan apa saja terhadap hamba-hambanya. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Wallahu alam, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka habba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir.